Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita dah sampai kepada perkongsian tingkatan 5 semula. Tingkatan 5 ni tinggal 4 bab je lagi. Tingkatan 4 kita tinggal dulu. Tingkatan 4 cikgu dah share hampir 80% lah, 8 bab. Jadi tingkatan 5 ni baru 60%. Jadi pada hari ni kita nak pergi sembang santai, tajuk-tajuk fokus, bimbingan menjawab berdasarkan modul-modul popular bersama Cikgu Santai lah, Cikgu Gani. Kita nak tengok bab 3. Bab 3 ni ialah berkaitan dengan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi dalam bab ini dia cantik sikit lah. Nampaknya pelajar dari segi pengetahuan sedia ada tu tinggi lah tentang sistem beraja. Kita kena kaitkan dengan bab 1 tingkatan 4. Boleh kaitkan. Kedudukan yang di Pertuan Agong, apa uniknya demokrasi di negara kita. Jadi cuba kita tengok di SKP yang ada. Ada 5 yang pelajar perlu belajar di sini. Jadi kita tengok lebih terperinci. Baik. Cikgu dah selesai buat 2 bab. 1 dan 2. Hari ni kita masuk bab 3 dengan harapan satu saja, 1 atau 2 soalan lah. Akan ada di sini. Baik, pada hari ni cikgu tengok dalam banyak modul, tak banyak pun modul yang menyoal berkaitan dengan tajuk 3.1 ni 12.31 termasuk modul Ticket to Web 3 JPN Perak. Tapi tak apa, ada juga modul yang ada. Kita nak tengok yang sedikit itu. Kita nak tengok apa yang kita nak belajar dalam bab ini, dalam subtopik ini ialah latar belakang sistem pemerintahan beraja. Daripada zaman Melaka kita nak belajar ni. Daripada zaman Melaka sampailah hari ni. Ini kita nak belajar di bahagian ini ni. Zaman Melaka sebelum Perang Dunia Kedua, zaman British tu semasa pendudukan Jepun, bagaimana kedudukan raja. Selepas Perang Dunia Kedua, bagaimana kedudukan raja. Kita nampak bagaimana institusi raja kita itu terlalu istimewa. Dan kalau kita tengok apa yang pelajar nak faham dalam bahagian ini. Okey, cuba kita tengok sedikit kemungkinan kebat daripada kemahiran yang disoal di sini. Dia kata apa? Menerangkan peranan raja dalam memakmurkan negara. Cuba tengok apakah fungsi sultan yang di Pertuan Agong. Taat setia. Kepentingan demokrasi. Ni kita tahu. Tapi hari ni kita nak pergi kepada 13K 1236. Latar belakang sistem beraja dan demokrasi berparlimen. Baik. Kalau kita nak pergi jauh, kita jangan tinggal kitab kita iaitu buku teks. Okey, kita tengok sedikit dekat buku teks apa yang ada. Dia banyak. Kita nak tengok ialah daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, walaupun banyak cabaran. Kalau kita tengok kata kunci di sini, dia letak cabaran terhadap pemerintahan beraja ni. Kita nampak raja masih dihormati oleh mana-mana pentadbir termasuk British dan Jepun. Kita tengok yang pertama ni zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ini kita boleh kaitkan dengan bab 1 tingkatan 4. Ini zaman Melaka. Cikgu rasa pelajar pun dah jelas, dah faham dah. Dalam bab ini kita nampak raja mengetuai sistem pembesar 4 lipatan. Raja dia ada kuasa mutlak. Kalau sini kan berkuasa mutlak. Dan pada waktu itu kekuasaan raja ini dibantu oleh 2 undang-undang. Kita pun tahulah undang-undang apa, cikgu. Ini kita tamat tingkatan 4 kita belajar kan.
Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Okey, yang nanti pelajar boleh tengok. Kita tengok pula pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Ini sebelum 1941. Di sini ada 3 sini pelajar. Kalau kita nak tengok. Semasa perluasan pengaruh British. Kita kena faham. Okey, yang ini ialah bagi negeri Melayu bersekutu. Ada 4 tu. Negeri yang ada sistem residen. Ini ialah bagi negeri Melayu tidak bersekutu. Bermaksud pelajar kena faham satu-satu. 1, 2, 3. Sebab dia ada beza dia. Ada beza dia. Semasa perluasan pengaruh British kita nampak macam mana. Dia kata sini simple. Dia dah tulis dah. Dalam buku teks pakar-pakar kita yang hebat dah tulis kan. Apa yang dia tertulis ini? Sini kata apa? British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen dan sistem penasihat. Penasihat contoh macam di negeri Johor. Kita nampak ada undang-undang tubuh dia sendiri. Sistem residen di mana di 4 negeri ini, di 4 negeri yang kita tengok ni, negeri Melayu Bersekutu, sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Bagi negeri Melayu Bersekutu, kalau kita tengok, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Kita bacalah ni nampak tadi. Yang cikgu cerita tentang undang-undang tubuh, Johor dan Terengganu yang sangat istimewa di zaman Sultan Abu Bakar, yang menyerlahkan sistem raja berperlembagaan bagi kedua-dua. Kan kita belajar KBSM kan, Iktikan bil Mulk, Sadil bil Suluk kan, Terengganu kan. Baik. Ini semasa kedudukan Jepun sama juga. Raja-raja tetap diiktiraf sebagai apa? Ini punya point tu kita nampak. Semasa Jepun, raja diiktiraf sebagai ketua dan menjaga hal ehwal agama Islam. Ada pendapatan. Selepas Perang Dunia, ini lagi kita nampak. Ini zaman Malayan Union. Bagaimana raja-raja mengetuai dan bangun menentang Malayan Union. Dan kita nampak sampailah kemerdekaan kita, jawatan yang di-Pertuan Agong. Maksudnya, pembelajaran ini dia mengikut kronologi. Jadi pelajar kena tahulah. Kita tak boleh tinggal. Kita kena kuasai 5 yang ada ini. 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh 6. Sorry. Bukan 6, 5. Okey. Kita tengok soalan. Contoh soalan yang ada. Latar belakang apa yang pelajar perlu tahu. Sedikit cikgu letakkan. Yang pertama tadi cikgu dah bagi tahu. Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mungkin kita nak katakan kuasa mutlak. Ada undang-undang. Kita ambil. Tak tahu langsung. Jangan tak tahu semua. Okey. Pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Tadi ada 3 tadi kan. Negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Kita tengok yang ketiga. Pemerintahan beraja semasa pendudukan Jepun. Raja masih ada kuasa dalam hal ehwal agama Islam. Selepas Perang Dunia Kedua, dalam peristiwa Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu, dan yang terakhir selepas merdeka sampai kini. Jadi ada urutan-urutan ini pelajar kena tahulah. Mengapa pentadbiran Jepun mengekalkan pemerintahan beraja? Nampak? Untuk apa? Mungkin kata nak mengambil hati, nak memudahkan pentadbiran, rasional kepentingan undang-undang tubuh. Ini kita boleh tengok 2 negeri. Johor dan Terengganu misalnya. Bagaimana sistem raja berperlembagaan itu dapat dikekalkan. Cikgu dah tulis dah. Faham perbezaan sistem beraja mengikut masa. Sebab raja ini identiti kita kan. Okey, tengok soalan dia. Ada ini stimulus baca. Nyatakan kedudukan raja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Intro cikgu dah bagi dah. Ada 2 markah. Zaman Melaka macam mana? Tadi kita dah tahu kan. Zaman Melaka. Ini bab 3. Dia pairkan, dia gabungkan, dia ambil dengan bab 1 tingkatan 4. Ini pada cikgu soalan yang menarik lah. Okey, kita nampak. Okey, zaman ini
Apa yang kita nampak? Tadi kita dah raja berkuasa mutlak. Serta berkuasa dalam bidang pentadbiran. Oh, dapat 2 dah. Ada lagi? Boleh. Perundangan dan kehakiman. Jadi di sini pelajar bolehlah bagi contoh. Pentadbiran tu apa? Sistem pembesar 4 lipatan. Ini sistem pembesar 4 lipatan. Ini ada 2 undang-undang. Dan sebagainya lah. Okey. 2 markah. Pada pandangan cikgu tak ada masalah. Pemerintahan beraja semasa British dapat dipertahankan akibat kebijaksanaan. Ingat ni, dia nak ni semasa zaman penjajah British. Kena itu cikgu kata tadi. Oh, ini bukan zaman Melaka. Ini zaman penjajah British. Ini bukan selepas pendudukan Jepun. Okey. Jadi pelajar kena faham kronologi tadi. 4 markah. Jadi kita nampak raja kekal. Ini paling penting. Di mana kedudukan raja mereka lebih kukuh. Kukuh. Malah raja-raja boleh mengubah undang-undang. Itu undang-undang tadi ni. Ini. Kita nak tengok sini kan. Apa dia undang-undang ni? Contohnya undang-undang tubuh kerajaan Johor. Dapat 4 markah pelajar. Kalau nak bagi Terengganu pun bolehlah. Tak ingat tahun, tak apa. Tulis tubuh kerajaan Johor. Okey. Pada pandangan anda terus kita tukar kepada saya lah. Jumpa saja. Selalu cikgu bagi tahu kan, tukar. Mengapa institusi beraja perlu kita pertahankan? Kenapa kita nak pemerintahan beraja ini perlu kita tahankan? Di sini dah ada dah. Di sinilah jawapan dia. Dia dah bagi dalam rumusan kita. Kesinambungan sejarah dan warisan negara. Dapat 2 markah. Punca identiti kedaulatan negara. Dapat 3. Dia nak 4 kan? Jadi kita nampak, dah ada jawapan di situ dan kita kembangkanlah kesinambungan sejarah daripada sejak dahulu hingga kini, iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita nampak kan? Warisan yang perlu kita kekalkan lah. Kerana kita ni antara negara yang ada sistem yang unik berbanding negara-negara lain. Termasuklah negara-negara jiran kita. Okey. Cikgu yakin kalau soalan 3.1 ni mudahnya cikgu. Ya. Cuba kita tengok soalan yang lain daripada modul Bagan Datuk. Dia tengok nampak sini kan. Ini dia ambil 3.2. Tengok. Cikgu nak tunjuk. Tak ada lah. 3.2. Nyatakan 2 institusi beraja. Jadi itu cikgu cakap, tak ada. Tapi modul satu lagi ini ada. Modul My Focus. Ini Kuala Kangsar. Cikgu ambil modul Perak je ini. Senaraikan negeri. Dia tanya awal-awal dah kebak dah. Senaraikan negeri yang tidak memiliki raja atau sultan. Okey, ni. Ini pelajar takkan tak dapat. Negeri-negeri yang tak ada raja sultan. Pulau Pinang. Nampak huruf Roman kan? Maka jawapan kita pendek. Markah pun 2. Mungkin kita boleh tulis apa? Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak. Nampak? Itu satu. Uraikan pemerintahan beraja selepas. Tadi soalan tadi semasa penjajahan British. Ini selepas pemerintahan dunia kedua. Markah 4. Cuba kita bayangkan zaman selepas Jepun balik, Malayan Union. Apa peranan raja? Sebab kita nak huraikan. Ini pelajar tolong jawab. Tapi cikgu bagi jawapan di sini. Nampak nanti tak apa. Segelintir masyarakat tidak menghormati. Pada mengapa? Mengapa? Sebab apa? Mungkin pengaruh media massa, media sosial. Mungkin tidak memahami intipati mata pelajaran sejarah dan sebagainya. Dan kalau kita tengok antara jawapan, ini pelajar tahu tadilah. Nampak ini key dia ialah 2. Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu. InsyaAllah pelajar tak akan hilang. Malayan Union 1946, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini antara jawapan-jawapan
bagi yang berkaitan dengan jawapan munasabah. Baik, pelajar mungkin tanya, cikgu kenapa tak tunjuk modul Perak? Cikgu dah bagi tahu dah modul kita. Modul Ticket to Victory, Ticket to Victory. Payah kita nak sebut, tapi itulah sedap nama kan. Kita tengok bab 3 kan. Bab 1. Kita tengok bab 3. Teng. Okey. Nampak? Tumpuan kita nanti ialah kepada tajuk 3.2, 3.3. Ni. Dia mula dari sini. 3.4. Kita nak bagi tumpuan dalam bab ni. 3.4. 3.2 Durbar. Kita nak tengok nanti. 3.3. Jadi dalam bab ini, dia mungkin banyak sikit latihan kita. Jadi pelajar boleh rujuk, boleh tengok. Ini pun soalan esei. Yang mana bentuk dia berbeza-beza. Dan dah tengok, dah cuba jawab, barulah tengok jawapan. Okey. Itu saja sedikit perkongsian hari ini. Cikgu harap mampu membantu pelajar-pelajar menguasai sedikit bab 3 tingkatan 5. Jadi kita sebagai rumusan cuba kita tengok sedikit PowerPoint PPK ni, apa yang kita belajar hari ini tentang pemerintahan beraja daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, semasa pendudukan Jepun, selepas Perang Dunia Kedua, selepas merdeka dan sampai kini lah. Jadi pelajar, cikgu rasa cukup setakat itu. Baca, faham, cuba buat, ingat anda boleh berjaya. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi dengan siri 3.2, 3.3 dan 3.4 nanti. Okey, sama-sama.